Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli bin Ridwan. Nama kad pelajar saya 2020982065. Saya dan juga kumpulan saya telah diberi tugasan untuk mengulas sebuah filem, dan kami telah memilih filem yang bertajuk Doctor Strange yang diterbitkan oleh Marvel Studios. Bagi pengenalan filem, filem boleh didefinisikan sebagai wayang ataupun industri perfilman secara umum. Melalui perkataan filem ini juga datangnya daripada perkataan fotografi, iaitu daripada perantara utama wayang tersebut yang dipanggil Peter Film. Filem juga memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi kelakuan penonton, iaitu dari golongan kanak-kanak, golongan remaja dan juga golongan dewasa. Filem harus menjadi alat yang membuatkan masyarakat sedar akan sesuatu. Ia juga harus menjadi pantulan kepada pemikiran masyarakat dan juga mentaliti mereka. Filem boleh dilihat dari segi dua aspek, iaitu kewujudannya dan juga sifatnya. Filem adalah medium yang popular dan ada pengaruhnya. Oleh itu, filem harus dijadikan penyelidikan. Filem adalah bentuk seni dalam penyampaian naratif yang mempunyai prinsip dan gaya tersendiri. Pembentukan naratif ini bermaksud peranan seperti mise en scene, shot, penjutingan, bunyi dalam pembentukan naratif dan gaya visual filem. Sebuah filem itu dapat menyampaikan pelbagai mesej dan juga kesan ke atas para penontonnya. Oleh itu, satu kajian telah dilakukan ke atas filem yang bertajuk Doctor Strange yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh Marvel Studios. Filem Doctor Strange ini ialah satu filem yang mengisahkan tentang seorang adiwira Amerika Syarikat pada tahun 2016 yang diterbitkan oleh Marvel Studios, yang menampilkan karakter Marvel Comics yang menggunakan nama yang sama. Filem ini telah dihasilkan oleh Marvel Studios dan diedarkan oleh Walt Disney. Filem ini adalah filem yang ke-14 dalam Marvel Cinematic Universe, iaitu MCU. Filem ini telah diarahkan oleh Scott Derrickson dengan skrip yang ditulis oleh Jon Spaihts. Melalui filem ini juga filem ini dibintangi oleh Benedict Cumberbatch yang melakukan watak utama, iaitu Doctor Strange, dan pelakon lain seperti Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Michael Stuhlbarg, Mads Mikkelsen dan juga Tilda Swinton. Filem ini bermula dengan kehidupan Doctor Strange sebagai doktor pakar bedah, seorang doktor pakar bedah saraf yang sangat hebat. Beliau seorang doktor yang sangat ego, dan beliau hanya ingin merawat pesakit yang berprestij tinggi untuk menaikkan nama beliau. Dalam perjalanan beliau untuk ke suatu majlis pada suatu malam, beliau telah mengalami satu kemalangan yang ngeri yang menyebabkan tangannya telah cedera teruk dan menyebabkannya hilang keupayaan untuk menjadi pakar bedah seperti dahulu lagi. Kerana terlampau terdesak untuk mendapat keupayaan tangannya semula, Dr. Stephen Strange telah merantau ke kamar Taj untuk mendapatkan rawatan setelah dia bertemu dengan bekas pesakitnya yang telah lumpuh dan telah berjaya merawat lumpuh itu dan berjaya berjalan seperti sedia kala, iaitu John Pangborn. Dr. Stephen Strange telah menerima rawatan di kamar Taj, iaitu menerima rawatan daripada Mordor dan juga The Ancient One.
Strange merupakan seorang yang berfikiran logik dan tidak mempercayai konsep spiritual dan juga ilmu magic, menyebabkan The Ancient One membawa beliau ke dimensi yang lain. Setelah peristiwa itu, Strange telah mempelajari ilmu magic daripada The Ancient One, dan beliau telah memahirkan ilmu magic dengan pembacaan dan dapat mengawal magic kerana perasaan ingin tahu beliau. Strange mirip pelajar The Ancient One yang kini sudah terpesong dengan kuasa jahat, iaitu Caecilius. Caecilius telah mencuri sebahagian daripada sebuah buku kuno untuk membangkitkan Dormammu daripada the Dark Dimension, iaitu alam gelap. Dan Dr. Strange telah berjaya menyekat kebangkitan Dormammu dengan menggunakan Eye of Agamotto, iaitu relik purba yang membolehkan beliau untuk mengawal masa. Seterusnya iaitu objektif kajian bagi kajian filem ini ialah yang pertama, untuk mengkaji ideologi yang disampaikan terutamanya dari aspek materialisme yang terdapat di dalam filem ini. Selain itu, terdapat juga ideologi lain di dalam filem ini, seperti dualism. Yang kedua, kami telah menganalisis aspek materialisme melalui analisis filem ini berdasarkan plot, cerita, latar filem dan juga setting. Yang ketiga, kami telah mengkaji mesej yang cuba disampaikan dalam filem ini kepada para penontonnya. Okey, seterusnya untuk kajian literature. Bagi materialisme, fahaman materialisme ialah sejenis fahaman falsafah yang mendakwa bahawa satu-satunya perkara yang benar ialah bahan berjirim. Sebagai contoh, kesedaran dan pemikiran manusia hanya berpunca daripada proses biokimia dan sistem saraf manusia. Selain itu, konsep ini bertentangan dengan idealisme dan dualisme. Ia juga difahamkan bahawa ia berkait rapat dengan konsep fizikalisme, iaitu bahawa segala yang wujud hanya bersikap fizikal. Menurut Kamus Oxford Advanced Learner, materialisme bermaksud teori-teori atau kepercayaan bahawa material sahaja yang wujud. Antara implikasi materialisme yang pertama ialah akan membawa kehancuran kepada sistem masyarakat, moral dan keagamaan. Seterusnya, ia akan membawa manusia jauh daripada Tuhan dan agama dan menolak metafizik. Dualisme. Dualisme ialah kewujudan dua elemen dalam satu perkara atau satu benda, seperti baik atau buruk. Asal-usul idea ini pada hakikatnya merupakan doktrin falsafah dan metafizik yang lahir dari alam pemikiran ahli falsafah barat. Dualisme minda badan adalah pandangan dalam falsafah fikiran bahawa fenomena mental bukan fizikal, atau bahawa fikiran dan tubuh badan berbeza dan dapat dipisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Muhammad Abdul Hadi bin Walatif daripada ID 246, nombor kad pelajar 2020988 Bagi meneruskan pembentangan kajian kami, saya akan menerangkan bagaimana metodologi dan dapatan kajian. Okey. Pertama sekali, metodologi kajian. Bagi mencapai objektif kajian ini menggunakan kaedah kajian kualitatif melalui teknik analisis naratif dengan memfokuskan kepada unit-unit analisis seperti plot dan cerita filem,
latar filem, grafik dalam filem, setting dalam filem serta busana dan solekan yang membawa kepada pembinaan makna terhadap penonton dalam filem Doctor Strange ini. Kesemua elemen Mist and Sense ini dinilai sepanjang filem. Ini bagi mengenal pasti sejauh manakah asas penceritaan yang digunakan oleh pihak penerbitan untuk menyampaikan mesej memenuhi etika penerbitan sesuatu filem itu berdasarkan pendekatan cabang falsafah seperti materialisme, dualisme dan lain-lain. Khususnya bagi dapatan kajian, dalam filem Doctor Strange ini terdapat pelbagai mesej yang disampaikan oleh penerbit kepada penonton. Salah satu mesej yang disampaikan oleh penerbit ialah bagaimana salah satu aspek cabang falsafah iaitu aspek materialism, dualism dan banyak lagi. Salah satu adegan yang menunjukkan bagaimana aspek materialism dalam filem ini adalah bagaimana adegan di mana Doctor Strange pertama kali berjumpa dengan The Ancient One. Dia menyanyikan bagaimanakah cara untuk mengubati penyakit lumpuh tangannya. Walau bagaimanapun, The Ancient One telah menunjukkan buku kuno yang menceritakan bagaimana tubuh manusia berada dalam alam roh. Hal ini membuatkan Stephen Strange putus harapan untuk berubat dengan The Ancient One, dan dia mula menyerang The Ancient One. The Ancient One telah membalas pukulan tersebut dengan memukul Doctor Strange hingga Doctor Strange terpisah daripada dunia nyata ke alam roh. Walau bagaimanapun, Dr. Stephen Strange masih lagi tidak percaya dengan kejadian yang telah berlaku dan berkata The Ancient One telah meracuni beliau dengan meletakkan obat pelali di dalam air teh yang diminum sebelumnya. Adegan kedua yang bersifat dualism. Salah satu adegan di mana Stephen Strange telah yang merupakan seorang doktor yang pakar bedah yang handal. Beliau sangat sayang akan kerjayanya. Walau bagaimanapun, beliau telah mengalami satu kecelakaan yang tidak dapat dielakkan, iaitu beliau mengalami kemalangan, dan sifat beliau telah berubah daripada seorang suka menolong hingga beliau menjadi seorang yang selalu kemurungan dan beremosi. Adegan ini menunjukkan bagaimana Dr. Stephen Strange menunjukkan sifat dualism, iaitu beliau daripada seorang yang baik, tapi beliau boleh bertukar kepada seseorang yang berubah sifatnya. Filem Doctor Strange juga mempunyai unsur-unsur falsafah yang lain juga. Antara adegan menunjukkan adegan tersebut ialah adegan pertama, metafizik. Metafizik merupakan salah satu daripada cabang utama ilmu falsafah. Ia membincangkan bagaimana hakikat realiti kewujudan dan dunia yang sebenar yang di luar alam biasa atau yang tidak kelihatan. Konsep ini berada dalam filem Doctor Strange, di mana adegan Stephen Strange memberanikan diri untuk berunding dengan salah satu makhluk yang sangat besar yang berada di luar realiti manusia. Makhluk tersebut bernama Dormammu. Atas kebijaksanaan Stephen Strange, dunia manusia telah berjaya diselamatkan daripada ancaman makhluk besar tersebut. Fotografi utama filem ini dilakukan pada 4 November 2015 dengan pengembaraan di sekitar Lembah Kembandu, termasuk Tokong Pasupanat dan Swayambunat, Temel dan New Road dalam Kembandu, dan Patan Global Square di Patan atau di India. Para produksi berpindah ke Long Cross Studio di United Kingdom pada 11 November dan dijadualkan kekal di sana sehingga awal tahun 2016. Pengembaraan bermula dijangka bertempat di Pinewood, Shepton dan Shepton Studio di UK serta London, New York dan Hong Kong. Menjelang akhir bulan November, McKinsey dan Sturbach telah disahkan sebagai barisan pelakon bersama Amy Ledecker dan Scott Adkins sebagai watak yang tidak dinyatakan. Fotografi utama selesai di Bandaraya New York pada 3 April 2016.
Di Kathmandu, seorang ahli sihir bernama Kachilius dan pengikutnya memasuki bilik rahsia di Kamaltas dan memenggal kepala pustakawannya. Mereka mencuri 2 helai halaman dari teks kuno Cagliostro dan mistik yang dipunyai oleh Ancient One. Anak muridnya, termasuk Kachilius, merupakan pelajar di situ dalam bidang seni mistik. Ancient One mengejar mereka, tetapi Kachilius dan para pengikutnya terlalu taksub untuk melencong ke dimensi lain dan bertindak mengkhianati gurunya. Sementara itu di New York City, Stephen Strange, seorang pakar bedah dan hartawan terkenal yang sombong, telah mengalami kecederaan di tangannya selepas terbabit di dalam kemalangan kereta yang menyebabkan dia tidak sadarkan diri. Rakannya yang juga seorang pakar bedah saraf, Christine Palmer, cuba untuk membantu beliau tetapi tidak percaya. Strange belajar melalui Jonathan Pembone yang seorang lumpuh tetapi telah berjaya menggunakan kakinya semula secara mistik. Pembone mengarahkan Strange untuk pergi ke Kamaltas di Kathmandu, Nepal, di mana dia dibawa oleh Mordo untuk bertemu dengan ahli sihir yang bernama Ancient One. Ancient One menunjukkan kuasa beliau untuk Strange dan mendedahkan hubungan komunikasi ke dimensi lain yang bercamuk di pemikiran seorang manusia. Selepas melalui beberapa ujian, Strange teruja untuk belajar ilmu mistik daripada Ancient One, tetapi Ancient One enggan bersetuju untuk mengajar ilmu tersebut kerana sikap keangkuhan Stephen Strange, dan beliau telah dihalau daripada kuil tersebut. Sikap Strange ini mengingatkan Ancient One kepada anak muridnya iaitu Kachilius terlalu angkuh terhadap kuasanya. Selepas 5 jam dihalau dari kuil Kamaltas, Strange masih menunggu di luar pekarangan kuil tersebut sebelum dia dijemput untuk dilatih sebagai anak murid Ancient One yang baharu. Strange mula mempelajari ilmu tersebut daripada Ancient One dan Mordo serta dari buku purba di perpustakaan yang dijaga oleh Wong. Strange mempelajari dengan sungguh cepat dan dalam diam-diam dia telah membaca kitab Cagliostro, di mana dia menjumpai 2 halaman yang hilang dicuri oleh Kachilius. Dia ternampak akan kalung Eyes of Agamotto dan terus mencuba untuk mengawal masa silam dan akan datang melalui ilmu magik yang ada di dalam kitab Cagliostro. Pembelajarannya terbantut akibat disegah oleh Mordo dan Wong yang mengingatkan kepada Strange bahawa ilmu tersebut boleh melanggar undang-undang dan undang-undang alam, dan jika tersilap langkah, dimensi di sektem boleh diceroboh oleh pelbagai pihak dari dimensi luar jangkauan bumi. Wong mula menerangkan dan Strange mula belajar bahawa bumi ini dilindungi daripada ancaman dimensi lain oleh perisai yang dihasilkan dari 3 buah kuil yang dipanggil Sanctum,
seperti di New York City, London dan Hong Kong, yang semuanya bersambung dan boleh diakses dari kamar touch sahaja. Tugas Ancient One adalah untuk melindungi Sanctum. Ancient One adalah merupakan satu-satunya waris peninggalan dari Dewa Agamotto yang agung. Cochelius menggunakan halaman muka surat yang dicurinya untuk menghubungi Dormammu dari dimensi gelap. Cochelius memusnahkan kuil di London dan secara tidak sengaja Strange termasuk di dalam sektor London. Dia yang kebingungan berkeliaran di dalam kuil tersebut sebelum cuba menyelamatkan Daniel, seorang penjaga kuil London yang dibunuh oleh Cochelius dan kuncu-kuncunya. Dek kerana itu, Strange diserang sebelum berjaya memindahkan dua orang kanan Cochelius ke benua lain di dalam bumi. Strange yang mahir menggunakan ilmu magic secara kebetulan dapat menyarung jubah apungan dan berjaya membekas Cochelius menggunakan perisai besi magic. Namun, Dek kerana terlalu percaya akan katanya, Strange telah ditikam di jantung kirinya. Di dalam kesakitan, Strange sempat membuka portal ke New York agar dapat menyelamatkan nyawanya di hospital tempat dia bekerja. Portal tersebut tidak sempat ditutup semula. Dia dibantu oleh kekasihnya Christine secara fizikal, tetapi roh Strange berkeliaran dan terus bertempur dengan seorang lagi kuncu Cochelius yang sempat memasuki portal sebelum dia terkorban di New York City. Selepas pulih dari kecederaan, Strange kembali semula ke London dan bertemu dengan Ancient One serta Mordo. Mereka bertiga mula pergi ke Sanctum di New York. Mordo menjadi kecewa dengan Ancient One selepas Strange mendedahkan bahawa Ancient One telah menarik kuasa dari dimensi gelap untuk mengekalkan kehidupannya yang lebih panjang. Strange mengetahuinya selepas diterangkan oleh Cochelius. Selepas bertarung di dimensi gelap, dimensi cermin, New York, Cochelius telah mencederakan Ancient One sebelum melarikan diri ke Sanctum di Hong Kong. Ancient One dibawa ke hospital untuk dirawat sebelum dia mati. Dia sempat memberitahu Strange bahawa dia perlu cekap memutarkan masa bersama kelebihan yang ada pada Eyes of Agamotto untuk mengalahkan Dormammu dan Cochelius kelak. Strange Mordo tiba di Sanctum Hong Kong untuk mencari jasad Wong yang telah mati. Sanctum di sana juga dimusnahkan oleh dimensi gelap yang melanda bumi secara keseluruhan. Strange terpaksa menggunakan sihir Eyes of Agamotto untuk membalikkan masa dan menyelamatkan Wong semula. Strange kemudiannya memasuki dimensi gelap dan mencipta gelang waktu di sekeliling dirinya untuk bertarung dengan Dormammu. Selepas berulang kali membunuh Strange tanpa berkesudahan, akibatnya Dormammu mula berputus asa dan mendengar permintaan Strange bahawa dia perlu meninggalkan bumi dan mengambil nyawa Cochelius bersama kuncu-kuncunya sebagai balasan agar Strange tidak bertarung dengannya lagi menggunakan gelung masa abadi, iaitu Endless Loop Time. Dormammu setuju dengan perjanjian tersebut. Akhirnya Cochelius bersama-sama
konconya ditangkap oleh Dormammu untuk dihantar ke dimensi gelap buat selama-lamanya. Akibat terlalu kecewa dengan Strange dan Ancient One yang telah menentang hukum alam, Mordo juga membawa haluannya bersendirian. Strange mengembalikan semula Eyes of Agamotto ke Kamar-Taj serta tinggal di sektor New York untuk meneruskan pengajian sihirnya. Dalam adegan pertengahan kredit, Strange memutuskan untuk membantu Thor yang telah memaksa Loki turun ke bumi untuk mencari Odin yang menghilangkan diri selepas kematian istrinya. Dalam adegan pasca kredit, Mordo bertemu dengan Backbone untuk mencuri tenaga mistik yang dimilikinya dan memberitahu bahawa bumi kini mempunyai terlalu banyak ahli sihir. Mordo bertindak demikian kerana dia kecewa seperti dianaktirikan oleh Ancient One kerana tidak dianugerahkan kuasa mistik sepanjang perkhidmatan lama berbanding Strange dan Backbone. Bahagian terakhir daripada metodologi dapatan dan perbincangan adalah setting. Jadi di dalam filem ini terdapat beberapa peralatan yang telah digunakan. Sebagai contoh, Dr. Stephen Strange telah menggunakan alatan pembedahan seperti topeng muka, sarung tangan, pijagari dan gunting semasa melakukan pembedahan ke atas seorang pesakitnya dengan mengeluarkan sebutir peluru yang berada di dalam otaknya. Tambahan pula, di dalam filem ini terdapat juga beberapa senjata untuk berlawan, iaitu tongkat Living Tribunal, tongkat Watu dan kasut Voltor yang digunakan oleh Stephen Strange semasa berlatih dengan Mordo. Contoh dialognya yang terdapat dalam movie Doctor Strange adalah, "Doctor Strange, apa itu?" Mordo pula mengatakan, "Itu satu pertanyaan. Ini barang peninggalan. Ada sihir yang terlalu kuat untuk ditahan, jadi kami gunakan benda ini. Boleh menahan kuasa yang kami tidak mampu. Inilah tongkat Living Tribunal. Terdapat banyak barang peninggalan, tongkat patung dan kasut Voltor." Strange pula cakap, "Sangat mudah untuk diucapkan." Selain itu, semasa Stephen Strange berada di Kamar-Taj, dia telah menggunakan alat komunikasi seperti laptop dan wifi untuk menghantar mesej kepada rakan kerjanya, iaitu Christine. Tidak kurang juga telefon bimbit yang digunakan olehnya semasa memandu untuk menghubungi rakan kerjanya, iaitu Billy, untuk mengetahui maklumat tentang pesakit. Secara kesimpulannya, melalui kajian yang telah dilakukan ke atas filem Doctor Strange yang diterbitkan pada tahun 2016 ini dapat memberikan kefahaman dan gambaran tentang unsur materialisme yang cuba diketengahkan di dalam filem ini. Hasil yang diperoleh adalah dari segi kaedah kualitatif melalui teknik analisis naratif dengan menganalisis unit-unit seperti latar filem, plot dan setting dalam filem yang membawa kepada pembinaan makna terhadap penonton. Melalui analisis ke atas filem ini juga telah berjaya memberi penjelasan tentang mesej yang cuba disampaikan kepada para penonton. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.